Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahu azim. Wa qala ta'ala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana izinnya dapat bersama-sama kita bertemu sekali lagi insyaAllah untuk kita meneruskan pengajian haji dan umrah kita insyaAllah. Untuk sekian kalinya kita sambung jenis-jenis haji. Mungkin ini saya dah sebut dah itu tapi secara ringkas. Jadi kita sebut sekali lagi jenis-jenis haji. Kita ada 5 jenis. Pertama, haji fardu, iaitu haji Islam atau haji yang wajib. Ia adalah ibadat haji yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat wajib haji sekali seumur hidup. Yang siapa yang pertama kali pergi itu dipanggil haji fardu. Dan sekali seumur hidup, hanya sekali saja wajib untuk seumur hidup, sekali saja. Kalau ada rezeki 2 kali tu rezekilah. Tapi kalau kita dapat beri pada kawan-kawan kita lain tu lebih baiklah. Haji badal untuk orang yang dipanggil haji niyabah atau upah haji, ia dilakukan ibadat haji yang ditunaikan oleh seseorang untuk orang lain, iaitu orang yang dah meninggal dunia ataupun orang yang tiada harapan sembuh, masih sihat, masih hidup tetapi tidak sihat. Contohnya yang paling jelas sekali adalah orang yang duduk dalam keadaan terbaring saja, bedridden ataupun dialisis. Kalau dialisis memang minta maaf lah, kalau dialisis memang tak ada harapan untuk menunaikan fardu haji. Memang dia akan reject awal-awal orang dialisis lah. Jadi itu boleh buat badal haji walaupun nampak sihat walafiat, tiap bulan tiap minggu dialisis dan sebagainya. Tapi untuk pergi haji memang tak boleh. Umrah boleh tapi memang dengan syarat-syarat yang ketatlah, dengan surat-surat doktor dan sebagainya untuk memudahkan proses lah kalau nak kena dialisis dekat tanah suci. Itu sebab ada juga kawan-kawan saya yang ada dialisis 2 jenis kan, ada dialisis air, ada dialisis darah, dia ada jenis-jenis dia. Lepas tu dia ada sensitif juga, dia tak boleh duduk hotel yang ada kapet. Payah juga tu nak cari hotel tak ada kapet. Susah juga tu. Jadi dia agak mencabar lah. Tapi itulah nak buat macam mana kan, rezeki masing-masing. Jadi orang begitu boleh buatkan badan haji. Yang ketiga, haji sunat, dikenali sebagai haji tatawwu'. Tatawwu' ni haji sunat. Ia adalah ibadat haji yang ditunaikan oleh Muslim yang telah menunaikan haji fardu. Mana haji kedua ke, ketiga ke, jadi itu dikira sebagai haji sunat. Kemudian haji nazar. Haji nazar iaitu ibadat haji yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim yang telah bernazar untuk menunaikan haji kerana Allah SWT. Nazar haji ni agak berat, kalau saya cakap itu. Kalau kita nak bernazar sesuatu, janganlah bernazar benda yang membebankan dan susah untuk ditunaikan. Sebab haji kita akan utamakan orang yang wajib dahulu. Yang nazar ni dah kira macam niat lain kan. Jadi itu kita kena hati-hatilah kalau kita ada bernazar apa-apa, biarlah nazar yang mudah sahaja. Puasa ke, nazar nak buat apa ke, yang simple-simple lah. Jangan nazar nak ibadat haji, bukan senang tu. Kemudian yang kelima, haji qada. Haji qada ni adalah haji yang ditunaikan oleh Muslim sebagai menggantikan ataupun qada haji yang fasad pada yang terdahulu. Contoh pada haji, contohlah musim yang lepas, dia pergi haji, dapat panggilan haji, dia buat haji, tiba-tiba dia terlanggar larangan ihram yang sangat besar. Contohnya berjimak ketika menunaikan ibadat haji, ihramnya masih lagi ada, dia berjimak dengan isterinya, maka hajinya rosak, binasa. Walaupun dia kena buat semua kerja-kerja haji itu sampai habis, tetapi disebabkan dia terlaku kesalahan yang sangat besar dalam ibadat haji, maka hajinya dikira fasad ataupun rosak.
Bila rosak, dia kena bagi tahu kat tabung haji, dia kena bagi tahu kerana hajinya fasad dan dia kena qada haji tersebut. Itu kalau tabung haji bagi, kalau tak bagi, dosa lah sampai bila-bila. Itu yang hati-hatilah kat situ. Ataupun haji qada ni bagi orang yang sakit koma ketika menunaikan fardu haji, dia tidak dapat wukuf di Arafah, maka bila tak dapat wukuf di Arafah, sebab wukuf tu mustahab. Bila dalam ketika wukuf dia koma ataupun ICU, kalau ICU sedar tak apa, ni ICU tak sedar lah, dah pakai wire apa semua. Kalaulah takdir Allah dia masih hidup lagi pada tahun akan datang, rekod memang ada dengan tabung haji, maka dia kena qada haji tersebut dengan segeralah. Maknanya haji ni kita tak boleh buat bila-bila kan, kena tunggu musim haji. Bila nak tunggu musim haji, kena tunggu tahun depan lah. Kalau macam tahun lepas dia tak boleh buat, maka tahun ni, sebab memang ada. Tahun lepas mungkin dalam sekitar 20 kes yang tak dapat wukuf di Arafah, maka kalau dia masih hidup, maknanya tahun ini orang-orang itu memang akan diberi keutamaan lah untuk menunaikan fardu haji kalau dia masih ada lagi, ya. Faham lah? Jadi itu jenis-jenis haji lah, dia ada 5 jenis. Haji tamattu, kita ada cara-cara mengerjakan haji, ya. Mungkin ni pun ada macam pernah cerita dah minggu lepas ke belum? Ada cerita juga, tapi tak apalah, sebab dia haji ni kita kena belajar lebih. Orang kata tak apa kita sebut 2 kali, tak apa, untuk kita faham. Rukun haji pertama iaitu niat, ya. Niat ni bergantung kepada jenis-jenis haji yang kita nak buat. Cara mengerjakan haji ni ada 3, haji tamattu, haji ifrad dan haji qiran. Ya, 3 jenis. Siapa yang tentukan cara-cara mengerjakan haji ni? Siapa yang tentukan? Kita sendiri. Diri kita sendiri dengan panduan daripada pegawai tabung haji, dan juga diri kita sendirilah kena ada ilmu ini. Okey. Untuk rukun haji pertama iaitu niat ihram haji. Kalau kita memilih untuk melakukan haji tamattu, dia kena buat apa? Berniat mengerjakan umrah dahulu pada bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Maksudnya, seperti mana saya sebut, kalau jemaah haji Malaysia, penerbangan awal biasanya dia akan masuk Madinah dahulu, dan penerbangan pertama pada 1 Zulkaidah. Ya, kalau tahun ini 9 Mei 2024. Jadi bila dia sampai itu, sebab dia masih lambat lagi nak buat haji, jadi digalakkan untuk buat haji tamattu. Haji tamattu ni kita kena buat umrah dululah. Bila sampai-sampai, biasa dia akan masuk Madinah dulu. Madinah tak ada umrah lah kan, kita ziarah Rasulullah dan sebagainya. Biasa dia akan beri ruang selama 8 hari di Madinah. Kemudian daripada Madinah pakai ihram, singgah di Bir Ali, Masjid Bir Ali, ya, Bi'ru Ali. Kalau bahasa Arab dia panggil Bi'ru Ali, atau Melayu biasa kita panggil Bir Ali begitulah. Ataupun dalam bahasa lamanya Zulhulaifah dia panggil, ya, Zulhulaifah. Jadi masjid itu cantik masjidnya, singgah di situ dan berniat umrah. Jadi niat umrah ni begitulah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baca bahasa Melayu pun boleh, tak semestinya bahasa Arab. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Maknanya bila dia sampai saja ke Mekah, dia macam buat umrah lah. Bukan macam, memang dia buat umrah. Dia sampai tu dia buat umrah, dia dah tawaf umrah, sa'i umrah, tahallul, kemudian dia dah boleh buka pakaian ihram. Dia dah boleh pakai biasalah. Sampailah masanya 8 Zulhijjah. Bayangkan kalau dia sampai tu 8 Zulkaidah, lagi sebulan lagi takkan nak pakai ihram sepanjang masa kan. Jadi dia buat umrah dulu. Jadi dia bolehlah buat ibadat, dia boleh pergi sembahyang kat Masjid Haram macam biasa, pakai baju Melayu ke pakai jubah ke, tak kisahlah. Dia boleh. Tapi bila dia sampai masa untuk mengerjakan haji, biasanya sehari sebelum wukuf 8 Zulhijjah, maka dia masa tu dia bolehlah tukar ihram semula, pakai ihram putih, dan dia boleh niat haji lah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Pada 8 Zulhijjah tu baru dia niat semula lah. Tapi niat haji lah, bukan niat umrah, niat haji. Nak niat dekat mana, Ustaz dah bagi tahu hari tu. Ingat tak Ustaz cakap minggu lepas? Niat dekat mana? Nak objektif ke nak subjektif? A, Longgeng. Oh, jauh lagi daripada Madinah pergi Longgeng pula dah. B, hotel. C,
Bir Ali di Tanaim. Mana nak pergi? Longgeng? Haru. Longgeng tak boleh lah. Out lah. Kat mana kita nak niat? Hotel kan? Ustaz cakap minggu lepas kan? Niat dekat hotel sahaja. Jadi orang yang, kenapa dia boleh niat kat hotel lah Ustaz? Tak pernah pula kita buat umrah niat kat hotel. Sebab kita dah duduk sebulan dah dekat Mekah tu. Bila dah duduk sebulan kat Mekah, dikira dah macam orang Mekah lah. Dia kira macam orang Mekah, walaupun Mekah jadian kan, bukan Mekah betul lah. Tapi sebab dah lama sangat duduk Mekah tu, maka dibolehkan untuk berniat di hotel sahaja. Niat di hotel ni hanya untuk orang buat haji saja ya tuan-tuan, puan-puan. Jangan nanti esok lusa pergi umrah kan, dia kata niat kat hotel. Lepas Ustaz Azlan kata, jangan. Ustaz kata masa haji je, umrah tak boleh. Umrah tak boleh, haji je. Itu kelebihan orang buat haji tamattu' lah. Niat kat hotel ni biasa orang haji tamattu' ataupun haji qiran sahaja. Ifrat tak? Nanti kita akan tengok lah. Boleh faham Mana tamattu' ni umrah dulu dalam bulan haji, kemudian tunggu, kemudian dah sampai masa niat haji pula. Tapi umrah tu kena selesai lah. Dah selesai umrah, dah boleh tukar pakaian biasa, tunggu haji, niat haji di hotel dan insyaAllah dapat menunaikan fardu haji lah lepas tu. Faham itu mudah lah. Haji ifrat. Kalau macam tadi haji tamattu' tu dia kena dam. Dia haji tamattu' tu kena dam. Sebab apa? Dia buat umrah dulu baru buat haji. Sebab tu bulan haji kan, patut bulan haji kena buat haji dulu. Tapi sebab dia bukanlah kesalahan besar bukan. Tapi sebab dia dah sampai awal sangat kan. Bila penerbangan awal tu dia digalakkan buat tamattu' lah. Tapi memang kena dam. Dam tu seekor kambing. Biasa dam seekor kambing ni memang telah diuruskan lebih awal lah oleh tabung haji lah, biasanya begitu. Sebab cuma kita mungkin lebih maklumkan lebih awal, dan biasa mereka memang maklum sebab penerbangan awal-awal tu mustahil nak buat haji ifrat. Jadi benda-benda macam tu dia akan orang kata memang dia akan tekankan pada jemaah lah untuk memahami bahawa haji tamattu' itu memang kena dam, tapi bukan berdosa, tidak. Dam tu seekor kambing lah. Setiap jemaah tau, bukan satu family. 5 orang family pun haji tamattu' dia kata seekor je, tak boleh. Satu orang, satu kambing. Kalau 5 family pergi, kebetulan 5-5 dapat panggilan haji, dan 5-5 buat haji tamattu', maka 5-5 jadi 5 ekor kambing lah. Dia seekor satu je, dia tak boleh share. Walaupun sharing is caring kan. Tak boleh share. Seekor kambing, seekor kambing seorang jemaah. Gitu, ya. Baik, untuk haji ifrat, ini haji yang paling afdal. Haji ini tidak kena dam. Haji ifrat iaitu haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berniat mengerjakan haji dalam bulan haji, kemudian mengerjakan umrah selepas selesai amalan haji. Maksudnya umrah kemudian. Itu mendapati afdalnya ibadat haji lah, sebab kita utamakan haji. Jadi biasanya orang yang penerbangan yang lewat ataupun yang penerbangan yang terakhir. Penerbangan terakhir maka dibolehkan untuk berniat ihram haji ataupun menggunakan haji ifrat lah. Jadi niatnya sama aja. Macam tadi cuma terbalik lah. Kalau ni mula-mula niat haji sampai saja di Mekah, biasanya penerbangan akhir ni dia tak akan masuk Madinah dah. Penerbangan pertengahan sehingga akhir biasanya dia akan masuk Mekah terus. Tapi kalau masih lama lagi, biasanya memang dia buat tamattu' jugalah. Kalau penerbangan pertengahan tu rasanya masih lagi ada 2-3 minggu lagi kan nak buat haji, jadi macam lama juga. Jadi buat haji tamattu' tadi. Tapi ada je jemaah yang kata tak boleh, kita sayang pula dah dapat susah. Jadi lagi 2 minggu tak apalah, pakai je lah ihram. Jadi okey je, tak ada masalah hanya. Tak ada rasa pelik ke. Kalau kat sini kita pakai pelik lah kan. Tapi kalau dekat Mekah tu tak pelik dah, semua orang pakai ihram. Tak kira lah orang tu buat umrah ke haji ke, dan semua orang pakai ihram, dia tak pelik. Tak pelik. Macam saya cakap lah pada minggu lepas, kalau kita berada dalam niat ihram dan sebagainya, kita lama dalam ihram tu, kalau dekat bilik bolehlah pakai kain pelikat tidak berjahit bagi lelaki. Kalau kat bilik kan, kita takkan nak pakai putih tu saja kan, nanti kan kotor pula. Nak tidur ke nak apa, jadi sebab tidur pun tak boleh tiba-tiba tukar pula baju tidur pula, tak boleh Kalau dalam ihram tidur pun kena dalam ihram juga. Jadi maknanya kalau macam tu tak adalah kita pakai putih tu, kita gantung lah, itu bolehlah pakai solat ke apa kan.
Kita pakailah kain pelikat tak berjahit atas dan bawah. Kain pelikat tak berjahit atas dan bawah. Boleh je kain pelikat, tak ada masalah, boleh pakai. Tiba-tiba bawa kain pelikat tu semua berjahit. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Jawab soalan tu, soalan teka-teki tu supaya tak mengantuk. Kita bawa kebetulan, Allahumma, ustaz kata bawa tak berjahit, tengok semua bawa, semua berjahit. Haru. Macam mana nak buat? Gunting. Bagus. Gunting kain tu semua. Boleh jugalah gunting, tapi sayang kan orang kampung, orang lengging bagi kain pelikat, habis digunting semua kan. Buat macam tuala lah. Buat macam tuala boleh, faham tak? Buat macam tuala. Kain pelikat kita ni, kita buat macam tuala. Tidak disarung. Dia sebenarnya jahit tak jahit tu tak kisah. Dia tak ada isu pun, tapi kita kena tahu cara pakai lah. Jangan sarung daripada bawah. Maksudnya pakai macam tuala. Takut seksi sikit lah kan. Adalah kita lipat gitu kan. Jadi kita kena faham lah macam mana. Jadi kita kena bersedia pada awal lah masuk ustaz. Maknanya kain pelikat tu bawa yang tak berjahit. Habis tak berjahit tu dia lebar sikit kan. Tu kena faham lah. Atas pun sama, mana kain pelikat tak berjahit juga. Nak pakai tuala boleh tak? Tuala kat toilet tu, tuala yang kadang dia dah sedia kan, tuala dekat hotel kan. Boleh tak pakai tuala? Boleh. Sebab tuala walaupun dia jahit tepi tu jahit tepi, bukan jahit bercantum. Yang tak boleh adalah jahit bercantum kekal. Itu tak boleh. Tapi kalau setakat jahit tepi tu tak apa. Sebab itu kalau kita contoh nak pergi toilet, takkan ustaz toilet pun nak pakai ihram juga ke? Tak apa, boleh pakai tuala. So tak ada isu sebenarnya. Malah kita tak adalah perlu takut kalau pakai ihram ni, Allah takutnya macam tak boleh bergerak je macam robot kan. Tak ada. Sebenarnya kalau kita faham, tak ada isu juga. Dia sama macam pakaian biasa saja. Tidak ada apa, cuma dia tak berjahit je lah. Itu je. Sebab itu sebenarnya kalau macam ustaz, pengalaman ustaz cakap itu kan, maknanya saya sendiri pun pakai ihram dekat 10 hari juga. Walaupun saya penerbangan yang terakhir, jadi masa tu saya pakai hampir 10 hari juga ihram. Okey je lah, tak ada masalah lah kan. Cuma kita nak jaga sikit lah, janganlah garu rambut tu ya sangat kan. Memanglah masa tu cabaran besar lah, sebab nak apa shampoo rambut pun bukan tak boleh shampoo. Kalau shampoo kan terlebih garu dah gugur pula. Itu memang kena dam lah. Itu dia panggil haji tu kusut masai, dia panggil kusut masai kan. Haji tu maknanya dengan misai semua dah tak boleh nak trim, janggut pun dah tak boleh nak trim, dah tak rupa haji sebelum tak azlan dah, memang tak ada dah. Memang buat haji tu memang macam tu, kusuk masai. Sebab tu bila kita buat korban kat sini pun digalakkan tidak bercukur kan, kalau 1 Zulhijjah kan. Itu pun tiap-tiap tahun orang masih tanya, ustaz bila nak cukur, bila nak cukur. Habis kalau dah buat korban sabar je lah. Tapi dia sunat je. Sunat je, kalau rasa dah tak tahan sangat cukur je lah. Kita pun bukan buat haji, tapi kita sebab nak ambil semangat orang yang buat haji, jadi kita cukur, kita simpanlah dulu misai, janggut semua tu. Tidak habis korban barulah bercukur kan. Itulah. Jadi faham kan? Jadi haji ifrad, buat haji dulu, lepas tu dah habis settle semua, barulah kita berniat umrah kemudian. Niat umrah kemudian tu janganlah dipaksa, maknanya hari ni dah settle semualah, dah berapa hari dah tak larat, dah penat kan. Janganlah terus besok nak buat umrah, nanti penat pula. Rehat dululah, tak ada masalah, rehat. Tapi lepas habis rehat tu kena buat umrah juga. Sebab dia memang haji, bila kita buat haji, walaupun kata saya dah pernah buat dah umrah dulu, dulu tahun lepas saya dah buat dah umrah, tapi sebab yang kita buat umrah tu bukan musim haji. Sebab bila kita buat haji, dia mesti ada umrah yang mengiringi haji tu. Walaupun kita dah pernah pergi umrah berapa kali dah kan, tunggu-tunggu haji lambat sangat, jadi kita pergi umrah lah. Tapi bila kita buat haji tu mesti ada umrah yang mengiringi. Maknanya kita kena buat juga umrah selepas haji tu. Tapi beza dia haji dulu, lepas tu umrah. Ya? Boleh faham ya? Jadi niat sama je. Niat bahasa Melayu boleh. Orang kata ustaz mesti nak kena niat bahasa Arab ke? Saya tak apa-apa. Lancar nak sebut bahasa Arab ni. Tak apa, boleh bahasa Melayu pun tak. Dia haji ni dia tak ada bacaan yang wajib dibaca dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita boleh baca dalam bahasa Arab tu afdal lah. Kita baca bahasa Arab dan baca bahasa Melayu boleh juga, tak ada masalah. Sebab kita boleh buka buku pun, tak ada masalah. Doa-doa semua boleh buka buku. Tak ada kena hafal. Ustaz sendiri pun tak hafal doa-doa dalam buku tu. Banyak kan, kita pun bukan tiap-tiap hari buat macam solat kan. Haji, umrah pun kita pergi sekali-sekala. Jadi boleh sahaja buka buku, tak nak baca doa dalam buku pun boleh, nak baca doa sendiri pun boleh. Dia itulah untungnya haji umrah ni, dia tidak ada
satu bacaan yang wajib dibaca dalam bahasa Arab. Tak ada macam Fatihah tu wajib kan dalam solat. Ni tak ada. Kita boleh buat apa saja, baca doa apa saja pun tak ada masalah. Haji Qiran, untuk Haji Qiran ni yang cara yang ketiga ini dia ada dua cara. Untuk Haji Qiran dia ada dua cara. Cara pertama adalah berniat mengerjakan haji dan umrah serentak, 2 in 1. 2 dalam 1 sekali arung. Dalam pada bulan haji kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai sebaik saja selesai menunaikan haji, 2 dalam 1. Maknanya dia sekali arung lah. Dia buat niat haji tapi dia dalam masa sama dia nak buat umrah juga tapi tak sempat nak buat berasingan, jadi dia niat serentak. Jadi niat dia sedikit lain lah. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan umrah serentak, haji dan umrah, dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Dia serentak. Biasa serentak ni sebab apa? Masa yang terbatas, terutama petugas haji ataupun VVIP lah biasanya. Contoh macam Agong ke, mereka menunaikan haji dalam masa yang singkat, jadi biasanya dia niat serentak sajalah. Biasanya begitu. Yang saya difahamkan memang VVIP biasa niat Haji Qiran, dia memang serentak saja terus, dia tak buat berasingan lah. Itu cara yang pertama. Cara kedua Haji Qiran ni ada dua cara, iaitu berniat mengerjakan umrah sahaja, tetapi sebelum tawaf ia berniat mengerjakan haji kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Mula-mula dia niat umrah, tiba-tiba sebelum tawaf dia tukar niat dia kepada niat haji. Faham maknanya dia mula umrah, lepas tu tiba dia tukar niat. Ada sebab-sebab dia lah. Saya tak pasti ada saya cerita ke tidak pada minggu lepas. Terutama kalau wanita dalam keadaan haid. Ada tak saya cerita? Saya lupa lah. Ada tak apa, saya ulang lagi. Contohlah, wanita tu dia penerbangan yang agak-agak akhir juga, tapi dia sebab dia takut sangat dengan larangan-larangan tu, maka dia buat haji tamattu asalnya. Dia niat haji tamattu, iaitu niat umrah dulu. Tiba-tiba sebelum nak tawaf tu dia haid. Dia period, dia haid. Bila dia haid, masalahnya umrah tak selesai, haji dah besok lusa nak haji dah ni. Nak kena pergi wukuf dan sebagainya. Mana boleh wukuf dalam keadaan niat umrah? Tak boleh. Dalam niat umrah dia tak boleh wukuf. Mana ada umrah ada wukuf kan? Kita pun tahu, kita dah belajar dah hari tu. Jadi ada solusinya lah, ada penyelesaiannya, iaitu tukar niat daripada umrah itu kepada niat haji. Jadi bila tukar umrah kepada niat haji, jadi wanita yang contohnya dalam haid tadi tu, maka terselamat dia daripada, sebab tak dapat selesaikan umrah kan, sebab tak masuk masjid, mana boleh orang wanita haid kan, hadas besar, haram, tak boleh. Jadi dia kena tukar niat dia kepada niat haji. Jadi itu yang umrah tukar niat haji tu jadi Haji Qiran dipanggil. Haji Qiran pun kena dam juga. Kena dam juga. Tapi itu lebih baik daripada tak dapat haji langsung kan. Kita nak dapat kota bukan senang. Jadi bila kita dapat tukar niat begitu, maka selesailah, maknanya selamatlah dia. Sebab itu saya dah bagi tahu tadi awal-awal, kalau kita dah penerbangan akhir-akhir tu, berkorbanlah sedikit masa kita buat je haji ifrad, lebih senang. Niat saja haji. Kalau niat haji tu senang, sebab dia kalau orang period pun boleh niat, orang bersih memanglah kena niat dah. Jadi dia tak ada masalah isu dia. Niat haji ni dia haji ke umrah ke, period ke tak period ke, memang kena niat. Bila kita datang dari Malaysia ataupun datang dari Madinah. Sebab kita bukan orang Mekah. Jadi kita masuk tanah haram mesti niat. Boleh buat tak boleh buat tu perkara kedua. Boleh buat ke tak boleh buat perkara kedua. Sebab kita masuk ke tanah haram mesti niat ihram. Kalau tak niat memang kena dam. Tak kira haji ke, orang pergi umrah ke, ni cuti sekolah kan, kira ramai akan pergi umrah sebagainya. Itu kena jaga tu. Kita tak boleh, macam saya selalu cakap lah, orang pergi DIY contohnya, kata tak apalah, tak payahlah niat daripada kapal terbang, nak buat apa, baik kita mendarat, nanti kita pergi masjid Tanaim, kita niat ke Tanaim. Tak boleh macam tu, sebab kita sudah melanggar. Melanggar tu satu lagi, kita bila naik kapal terbang tu, kenapa kena niat dalam kapal terbang? Tak boleh mendarat baru niat kan? Kan logik akal, mendarat lah kan lagi senang, kita boleh tukar ihram kat masjid. Tak boleh, sebab macam saya cakap hari tu kan, kita belajar yang apa tu, saya tunjuk peta tu balik. Ni kan,
Bila kita dari Malaysia, contoh kat sini lah, kita penerbangan kita akan lalu Qarnul Manazil dan Mekah tu di sini. Jadi kita dah lintas Qarnul Manazil ni, tanah halal yang sepatutnya kita niat, kita lintas dah masuk Mekah, lepas tu kita nak keluar balik dekat contoh dekat mana Tanah Im ni, tak boleh. Sebab bila kita daripada luar, kita kena niat di miqat utama. Yang warna hijau tu adalah dipanggil miqat utama. Yang warna merah ni miqat bukan utama. Jadi kalau kita datang daripada luar, kena niat di miqat utama. Tak boleh miqat yang sekunda atau miqat kedua tu tak boleh. Sebab itu mustahab. Kalau kita nak pergi DIY boleh, tapi belajar betul-betul hukum hakam. Jangan ikut dan aja, ikut kepala otak sendiri je, tak boleh. Kita buat tu kalau kita tak cerita dengan orang, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Hanya Allah dengan kita dengan Allah saja tahu. Dan kalau kita memang betul-betul jahil, kita tak tahu, lepas tu kita hanya punya logik akal saja, moga Allah ampunkan kita lah. Itu yang kita risau tu. Kan? Lepas tu takut sah umrah tu sah, tapi dia berdosa kalau sengaja. Kan? Kalau dalam keadaan jahil, bila dah tahu, kita rujuk dengan ustaz-ustaz, ustaz kata, oh tak boleh macam tu. Kena dam. So kita kena bayarlah dam tu. Dan mohon ampun pada Allah lah atas kejahilan kita. Sebab itu penting kan. Penting sangat mendengar ceramah pasal haji dan umrah ni. Walaupun kita dah biasa pergi umrah, walaupun dah banyak kali pergi umrah, mesti kena tahu hukum hakam ini. Kita tak boleh ikut logik akal kita. Baik ihram, pakaian ihram seperti mana yang kita sedia maklum. Kalau pakaian biasa, kita boleh pakai macam jubah ke baju Melayu ke macam kita pakai sekarang lah untuk lelaki. Tapi bila kita ihram, kita kena pakai 2 keping kain sahaja. Untuk lelaki lah, maksudnya tidak boleh memakai baju t-shirt atau singlet, pakai seluar dalam, semua tak boleh. Lelaki tak boleh. Tapi kalau contoh ya, saya bagi tahulah di sini hukum hakam. Kalau jika lelaki kadang-kadang, ialah dia ada masalah kencing tak lawas dan sebagainya, betul tak? Bukan lelaki saja, perempuan pun ada. Cuma perempuan dia tak ada masalah sebab dia tak ada pakai tak berjahit, semua pakai berjahit saja macam pakai semayang ni lah. Tapi macam lelaki ni dia ada isu kencing tak lawas contohnya. Jadi bila kita ada masalah itu, kadang-kadang kita itu yang menyebabkan kita terbantut nak pergi, kata alamak kalau aku tak boleh pakai seluar dalam macam mana dengan takut najis lah dekat, kalau buang air kan ada keluar sikit-sikit lagi kencing dan sebagainya. Dia ada banyak solusi, tak ada masalah. Kalau orang kencing tak lawas tu tak ada masalah ya. Yang pertama kita boleh pakai cawat. Dia sekarang ada cawat ihram. Cawat ihram ni maksudnya dia bukan seluar dalam, dia kira macam kain, macam apa macam mana saya nak kata dia macam lampin, lampin baby tu. Kalau zaman-zaman dulu kan dia macam tu kan, lampin baby tu yang kita ikat-ikat. Sekarang pakai pampers lah. Pampers dewasa boleh pakai. Pampers dewasa tu salah satu solusi untuk orang yang ada masalah kencing tak lawa dan sebagainya, atau takut tak tos kan. Jadi boleh pakai pampers. Umrah pun boleh, pampers boleh pakai, cawat tu pun boleh pakai. Ya, maknanya kalau kita pergi kedai-kedai umrah sekarang ada je jual cawat, tak payah malu lah. Tanya je, ada tak jual spender ihram? Sebut spender ihram kan. Cawat ihram lah, cawat. Cawat tu pakai dia macam Tarzan tu tau, ikat depan belakang kiri kanan, ikat macam tu. Tak payahlah ustaz tunjuk demo dia macam mana. Tahu sendiri lah jadi kita pakai tu dekat dalam lah kan, bukan pakai kat luar, pakai kat dalam. Jadi orang kata tujuan dia apa, sebab kadang ada orang macam tu lah kan, dia ada masalah. Jadi bila ada masalah tu kadang alah itu yang terbantut nak pergi umrah, nak pergi haji sebab Allah ustaz saya penyakit lah, takut nanti kan kotor najis kan, takut tak was-was pula. Jadi solusinya ada, so tak payah takut, tak payah bimbang. Cuma kita kena tahu teknik lah. Minta maaf lah ya, saya terpaksa bagi tahu. Bila kita dah tahu kita macam tu, kalau kita memang nak buat ibadat tu, kita kena tos lah betul-betul. Kita sampai je hotel, perkara pertama kita buat, buang air dulu. Buang air dulu siap-siap, lepas tu kita buat pergerakan sedikit, ya, pergerakan apa-apalah supaya bila kita bergerak-bergerak tu biasa dia akan keluar sikit kan. Lepas tu kita cebok balik. Macam tu, lepas tu lega lah sikit, tak adalah rasa was-was lagi dah pasal kencing tak lawas tu. Dia biasa kencing tak lawas ni bila kita kencing sekejap je, basuh-basuh dah keluar. Lepas tu nanti dia akan keluar lagi. Ni saya ajar lah macam mana kaedah tu, sebab biasa, memang itu biasa kita alami kan. Jadi kita kena tahu macam mana nak tos dia. Lepas tu kita pakailah juga pampers atau apa sebagai langkah berjaga-jaga. Kalau kita dah pakai pampers belum tu lagi lah, kita dah berniat ihram dalam perjalanan, tak apa, kita pakai pampers sekali memang ada keluar sikit. Bila kita nak buat umrah ataupun nak buat haji tu,
kita nak tawar sebagainya, kita kena pakai pampers yang barulah. Yang dah kena najis tu yang pakai lagi. Kalau Ustaz sikit, sayang Ustaz, memang nak sayang pampers ke nak sayang hukum? Jadi saya cakap tu terang lah tu kan. Jadi kalau dah terkena najis tu macam mana sikit pun dia tetap najis, buang pampers tu, pakai yang lain. Kalau cawat tu tak apa, kita boleh lapik dengan tisu ke apa ke, ikutlah macam mana. Tak maaf saya kena ajar benda tu supaya kita tak rasa was-was. Begitu juga wanita, ibu-ibu kalau ada masalah apa-apa macam keputihan ke apa ke, memang kena pakai pad lah, walaupun tak ada period, kena pakai pad yang panjang. Pakai pad yang panjang supaya apa? Supaya tak terkena pada pakaian dalam lah, ya. Terkena, jadi supaya bersih. Bila kita nak ibadat, tukar pad lain. Begitu. Tak apa, kita korban lah kita punya duit kan untuk beli pad dan sebagainya. Kenapa tujuannya? Untuk ibadat kita sempurna. Bukan senang kita nak pergi, ya, bukan senang. Saya ada seorang kawan saya baru-baru ni call saya, dia kata seronok dia sebab dia kata mak mertua dia dapat pergi haji. Dia orang Johor, kawan sekolah dulu Samten lah. Dia dapat pergi Johor, dapat mak mertua dia orang Johor. Jadi dapat surat, dapat panggilan surat, kata tawaran. Lepas tu dia tanya saya macam-macam lah, macam mana sebab tak pernah pergi kursus haji dan sebagainya. Dia kata tak apa, insyaAllah boleh je datang rumah, saya ajarlah. Saya bagi eksklusif lah, one by one saya kata. Tapi itulah malangnya bila ibunya pergi buat medical check up, klinik kesihatan, medical check up, darah tingginya tinggi, kencing manisnya pun tinggi, automatik gagal terus. Dia tidak ada rayuan per kedua, rayuan ketiga tak ada, memang automatik gagal. Sedih lah orang tua tu kan, dia tak dapat nak pergi pula. Dia kata mungkin sebab nervous kot, sebab nervous ni doktor check nervous. Dia sebenarnya bukan nervous tu, tak ada apa sangat sebenarnya memang darah tinggi tu dah ada. Darah tinggi tu memang dah tinggi, kencing manis takkan tiba-tiba naik kencing manis kan, nervous jumpa doktor. Jadi kencing manis ni tak boleh jaga, besok nak check hari ni baru pantang teh tarik, kurang manis. Sebenarnya memang kencing manis tu dah ada. Kan, dia bukan sebab kita makan pantang semalam tu je checknya, yang kita duk minum 10 tahun tu. Itulah kita kena jagalah. Maknanya kalau nak pergi Pak Haji, jaga daripada awal. Jadi tak dapatlah dia pun tanya saya, macam mana boleh ke buat kali kedua? Saya pun pening fikir juga, tak pernah pula saya belajar kita boleh pergi klinik kesihatan kali kedua untuk buat rayuan, untuk check tu. Dia kalau sekali check tak boleh, memang tak lepas, nangislah kita, memang tak lepas lah. Sebab itu, dan kita tengok orang yang dapat surat awal-awal tu, kita dapat surat tawaran awal, bukan itu tawaran saja, belum confirm kita pergi. Sebab tu kena check, bila check kesihatan okey, lepas baru pergi saringan yang berikutnya. Jadi siapa yang tak lepas ni, kota dia tu yang nak diberi kepada orang-orang yang menunggu giliran yang lain tu. Faham tak? So itu orang tanya, bila saya dapat itu surat tak dapat dah, yang tak dapat pun surat, tunggulah kejap ni orang-orang yang gagal ni, kita lah ambil kota dia tu. Yang gagal-gagal tu. Sebab itu dia bila tak lepas, dia tak ada kata raya-raya lepas, bila tulis gagal. Gagal, okey, kota ni akan bagi pas pada orang lain. Sebab itu adanya second batch, third batch yang dapat surat-surat haji tu. Memang ada, sampai sekarang pun ada kawan-kawan saya, jemaah-jemaah saya duk mesej lah, tanya doktor saya merayu ni, doa-doakanlah. Jadi kita faham lah, maknanya kalau ikut giliran dia, kata memang tahun ni giliran dia, tapi surat tak dapat lagi. Saya kata tak apa, memang tunggu, sebab kita tengah kawan saya pak dia dapat tapi tak pergi, tak tahu apa alasan dia. Muda lagi macam saya, tapi tak nak pergi. Pelik jugalah, mungkin tempat takut anak apa-apa kan. Tapi kita, macam saya cakap lah ya, tapi hak masing-masing. Saya cakap kalau hal isu-isu anak ni, kita urus saja. Memang anak tu kita tengok Allah, anak kita contohlah ada anak OKU ke, anak autism ke, ada anak hyperactive kan, kesian pula nenek dia nak jaga apa semua. Kita uruslah, kita urus. Sebab bila dah dapat jemputan, jangan tolak. Jangan tolak, kecuali memang kita sakit ke apa ke, serius sakit lah. Memang sakit teruk-teruk sangat, okey lah. Tapi kalau setakat nak urus pasal hal-hal anak ni dia kira isu-isu faktor-faktor sosial saja. Dia bukan faktor kesihatan, bukan faktor darurat, bukan apa. Tapi saya tak tahulah apa alasan masing-masing kan. Sebab setiap orang ada alasan dia. Sayang lah, sebab orang lain tunggu, kita dah dapat, lepaskan. Sayang kan. Sebab memang kita fikir logik, kadang-kadang dalam surat macam dululah masa saya isi, saya ingat lagi masa saya isi borang, memang ada tulis, contoh terima, okey terima tak masalah lah, ya saya terima, right lah kan. Dulu borang manual, dia type right. Ada yang kat bawah tu, saya tidak terima tapi saya tangguh untuk tahun hadapan. Dia ada siap lah kat bawah tu, tak tahulah borang sekarang macam mana, wallahualam.
Tadi tulis tangguh tahun hadapan. Tapi itu dulu. Sekarang kita tak tahu. Kau tak ada kat situ tangguh ke apa, saya pun tak pastilah. Borang dia macam mana. Kan? Jadi kita dah dapat kali ni, kalau setakat faktor yang remeh-remeh-temeh tu, kita tolak, tak tentu lagi kita dapat tahun depan. Kalau dapat lagi tahun depan tu rezeki lah. Itu saya cakap. Orang lain tunggulah, tunggu, mengharap, berdoa, berapa. Kita dah dapat, lepaskan memang sayang sangat. Wallahualam, terpulang pada masing-masing punya pilihan lah. Ya, itu tapi sayang, pada saya memang sayang. Kalau kita tolak, sayang. Begitu juga kalau contoh kan macam kain ihram ni, kalau perempuan pakai seperti biasa, kalau wanita yang pakai niqab, pakai purdah contohnya, dalam mazhab Syafi'i memang purdah dia kena buka. Purdah dia kena buka. Bagaimana dengan wanita yang dah biasa pakai purdah, dia kalau dah nak buka niqab tu dia segan sebab dia dah biasa pakai niqab. Apa solusinya? Apa caranya? Biasanya kalau wanita pakai niqab yang saya biasa nampak lah, kalau dia mazhab Syafi'i tapi sebab dia dah biasa pakai niqab, dia segan nak buka secara terbuka begitu, maka dia pakai topi yang macam apa? Yang macam orang pergi Putrajaya tu kan. Begitu dia macam buat awning. Bila dia buat awning tu ada kain dekat depan tapi kain tu tak kena muka. Kalau kain tu tak kena muka, okey. Maknanya dia buat macam awning, so kain tu macam terjuntai ke depan. Macam-macam lah kan. Yelah, kadang ada orang macam tu, dia dah biasa daripada kecil pakai niqab, tiba-tiba nak buka niqab tu dia macam segan sangat-sangat. Jadi dia kena buat awning macam tu lah. Dia kena buat awning pula dah. Tapi tak payah tempah kat grill awning, tak payah lah. Ada pakai topi je lah ya. Topi macam orang ikat, biasa tahulah tu kan, topi yang kita pergi piknik tu, buat tutup ke depan tu lah. Macam-macam lah dia, kalau orang dia dah pakai niqab tu dia kena tahulah macam mana dia nak buat ya. Afdal buka saja pun tak apa ya, bukannya ada masalah apa-apa pun. Tapi itu terpulang masing-masing. Sebab kita mazhab Syafi'i memang tak boleh pakai niqab dalam ihram. Kalau mazhab Hambali macam orang Saudi tu kan, dalam ihram pun ni memang pakai hitam tutup dah semua, dia mazhab Hambali. Kita tak bolehlah bertaklid semata-mata sebab niqab tu kita nak bertaklid mazhab Hambali, sebab kita pun tak faham betul-betul mazhab Hambali tu macam mana. Sebab kita mazhab Syafi'i, kita pegang mazhab Syafi'i sahaja. Tapi ada solusi je lah, ada cara-cara kita boleh pilih lah dapat pendapat. Mazhab-mazhab ni pun, Syafi'i sendiri pun ada beberapa mazhab kan, ada beberapa pandangan, jadi kita ikut. Okey, ihram lelaki secara ittiba' sunat, hanya sunat dipakai semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja atau semasa sa'i sahaja. Maknanya kita nak buka bahu sebelah kanan bila kita tawaf, kita buka bahu sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kita buka bahu tu sunat sahaja ketika tawaf ya. Bukan daripada KLIA dia dah buka ada bahu siap-siap. Nak bertawaf kat mana cik? Tawaf kat ni KLIA ni tak boleh. Sebab tawaf ni hanya, ini pun sunat. Kalau kita rasa macam tak nak buka pun tak ada masalah. Tapi rugilah pula sunnah Nabi kan, kita buatlah. Contoh tengok dia tulis, tidak disunatkan beriktibat semasa di lokasi lain seperti stesen berlepas. Saya cakap tadi lah, KLIA, Movin Peak dah buka siap-siap bahu, tak sepatutnya lah. Begitu juga ketika solat. Solat pun elakkan daripada buka bahu. Bila kita buka bahu lepas solat, lepas tawaf, biasa kita akan lepas tawaf kita akan solat sunat kan. Lepas solat sunat, masa solat sunat tu tak boleh buka bahu, kena tutup. Sebab buka bahu ni hukumnya makruh. Walaupun tak haram, tak membatalkan solat, tapi makruh. Makruh mana makruh? Kalau kata makruh je ustaz, bukannya haram. Apa makna makruh? Tuan-tuan dan puan, ayah dan bonda sekalian, apa makna makruh? Dibenci Allah. Mana Allah tak suka, dibenci tu. Walaupun dia tak haram, kalau haram tu lagi dahsyat lah kan. Ini makruh saja kita, makruh je, bukannya haram pun. Kita kena faham tu, bila makruh kan dibenci Allah, Allah tak suka. Bila Allah tak suka, jangan buat. Faham Boleh? Ngantuk ke? Tak ngantuk kan? Tak hujan takkan ngantuk. Okey. Contoh slipper. Slipper tak payahlah nak cerita jenis apa. Yang penting slipper ni mesti nampak jari-jari kaki dan mesti nampak tumit. Nampak jari dan nampak tumit. Jari 5-5 kena nampak. Walaupun ada pendapat ulama lain kata majoriti jari, tak nampak 1-2 tak apa. Tapi kalau boleh nak elak was-was, biar nampak semualah jari-jari kaki kita tu, lelaki ya. Dan tumit kena nampak juga. Mana tak boleh pakai sandal yang tutup depan dan juga tak boleh pakai sandal yang tutup belakang.
Dia kena si penjepun lah, istilah mudah si penjepun. Kena pakai si penjepun. Itu yang mudah. Okey, ihram wanita elak daripada bersolek tanpa keperluan bagi mengelakkan fitnah dan riak. Tak perlulah solek apa semua kan. Yang kedua, pastikan aurat dijaga. Pakai kain telekung dan pakaian bersesuaian agar tidak menampakkan bentuk badan dan aurat. Disyorkan memakai stokin tebal dan panjang supaya tidak menampakkan aurat. Elak memakai cermin mata yang besar sehingga menutup muka. Pakai ihram boleh warna putih, tapi sebenarnya putih ni yang sunatnya adalah lelaki. Perempuan pakai putih boleh, tapi apa masalah putih ibu-ibu? Jarang, betul. Sebab itu kita kalau orang lelaki pun kita kena tengok pakaian isteri kita. Adakah dia pakai jarang ke bila nak pergi kenduri tu kan, kau main pasang badan lagi, nak tengok jugalah jarang tak jarang pakaian dia. Sebab kita kena faham, sebagai ketua keluarga kita kena tengok pakaian isteri kita, anak-anak kita, terutama anak perempuan kan. Kita tengok. Apa lagi kalau kita menunaikan ibadat haji dan umrah. Pakai putih tak ada masalah, tapi pastikan tidak jarang. Kalau kita pegang kain tu, kita boleh nampak kulit kita ni, kita nampak, kita taruh kain putih tu nampak kulit. Bermakna kita kena pakai double. Sama ada pakai inner ataupun pakai baju kurung kat dalam, ataupun pakai jubah lain kat dalam. Sebab dua lapis jubah nak pakai kan. Jadi kita kena faham-faham lah macam mana nak buat. Sebab hukum hakam tak boleh buat main. Sebab sayang, bila kita nak buat ibadat, bila nampak aurat, maknanya tak sah ibadat tu. Sebab salah satu syarat, contoh tawaf tu mesti, nanti kita akan belajar tawaf, ya, mesti tutup aurat dengan sempurna. Jadi kalau nampak aurat, maknanya tidak sah. Itu yang kita risau kan. Sebab itu Ustaz cerita detail sangat-sangat. Hal lelaki, hal perempuan. Sebab benda ni pengalaman kita kan. Pengalaman. Contoh pakai jubah seluar, boleh pakai jubah seluar ke, pakai jubah ke apa, tak kisah. Tapi itulah kalau kain tu jarang, memang kita kena pakai double. Pakai double. Itu yang kita kena tekankan di situ. Stokin pun sama, stokin tebal. Sekarang banyaklah stokin umrah sebagainya, tapi kita kena check juga. Sebab stokin ni kadang-kadang depan dia nampak tebal, tapi bila kita tengok kat tumit dia tu, kita boleh nampak kulit. Boleh nampak macam bintik-bintik tu kan, dia punya jahitan tu kadang bila dicekang sangat, kayak stokin tu tegang, jadi kita akan nampak kulit tu. Bila nampak kulit tu yang tak syok tu. Tu pasal kadang orang perempuan biasa kalau bertawaf dia akan pakai kasut tawaf kan. Yang macam kasut gym ramah tu kan. Dia terpulang lah nak pakai macam mana. Tapi orang kata itu salah satu daripada cara lah untuk kita menjaga betul-betul. Sebab wanita ni aurat dia complicated sikit. Aurat dia banyak, jadi kena jaga betul-betul yang tu. Terutama dalam ibadat dan kehidupan seharian lah. Ada orang kata ibadat. Balik Malaysia buka telekung, buka nampak rambut semua kan, free hair, ada ramai ya. Terutama selebriti kita kan, pergi umrah juga. Tapi itulah balik-balik masih lagi tak memakai pakaian menutup aurat. Masa kat sana jaga betul, tapi bila balik buka lagi. Alasannya apa? I'm not ready. Orang Jawa kata I'm not ready. Ya. Nak tunggu bila bersedia tu. Bila nak bersedia? Kalau dulu kita ingatlah, yalah kita punya orang-orang selebriti yang popular, yang paling popular ya, Datuk Seri Siti Nurhaliza kan, dulu balik-balik haji dia tak pakai tudung. Dia buka lama-lama, makin lama makin tersingkap ke belakang. Akhirnya bila suami dia accident teruk, masa tu baru dia berhijab. Ingat tak? Itulah kadang-kadang manusia ni dia kena ada turning point. Bila ada benda balak berlaku pada dia, baru dia akan berhijab. Itu masa tu nak bersedia ke tak bersedia? Masa tu baru bersedia. Sebabnya ada satu peristiwa malapetaka berlaku dalam keluarga dia, baru dia akan berubah. Bukan saya nak cari apa, itu kita nak tengok turning point tu, kita nak tengok macam mana kan orang berubah tu macam mana. Bila dah sampai tetap masa tu terus hijab, terus pakai tutup. Itu dia. Jadi kita tu pengajaran lah banyak sekarang. Tengok yang baru-baru ni bersilat depan Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Aku rasa macam nak cari yang mesti silat tu kan. Walaupun aku tak pernah bersilat, aku nak cari orang yang bersilat sama. Walaupun kita ada silat, ada apa tali pinggang hitam ke, tali pinggang biru ke apa, saya tak tahu lah. Kalau silat ada tali pinggang juga, saya pun tak tahu lah, saya bukan orang pandai silat. Tapi janganlah buat benda-benda yang pelik-pelik Walaupun dia betul zaman Rasulullah tu kat masjid tu dia banyak aktiviti. Dia ada ulama-ulama kita pun satu hal juga, ada juga sebahagian bukan ulama lah, ustaz-ustaz kita ada juga yang kata menyokong pula, kata apa boleh je bersilat. Allahu Akbar. Saya sebagai orang yang biasa pergi, kita ya Allah,
Kalau kita dah buat benda pelik sikit pun kita dah segan. Bukan pelik tau. Kadang pengalaman saya bawa jemaah pakai mic macam ni, saya bawa ni, kadang bawa pembesar suara, kita nak cerita je, bukan kita nak bising-bising pun, nak cakap kat jemaah-jemaah kita pun cakap tak kuat. Itu pun poli dah marah. Marah tak lagi pakai mic-mic ni. Kalau pula cakap-cakap macam tu je, tak boleh pakai mic. Kat Masjid Nabawi, ini siap bersilap apa tak tahu, tak ada poli pula menangkap. Aku pun heran, aku yang ceramah tu aku pula kena. Nasib kan, kadang nasib. Itu nasib Ustaz Azlan lah masa tu. Nasib saya lah. Tapi silap elok pula tu. Tak ada pula poli menangkap. Poli banyak kerja lain lah tu. Tak kuasa nak melayan. Tapi itu dia sebenarnya mencemarkan imej Malaysia. Tak ada kira apa alasan. Tak ada kata tak kisah, boleh lah. Bagi saya memang mencemarkan imej. Itu je. Saya pegang itu saja. Tak boleh. Kita jangan anggap buat apa-apa benda dekat Masjid Nabawi, Masjid Haram. Yang penting konten. Tahu konten kan? Ni orang media-media sosial. Konten TikTok, konten Facebook apa. Nak buat, nak bagi viral. Nak bagi glamour. Nak populariti. Kejapnya masa 8.40 ya Allah Tuanku. Tak sempat nak cerita. Ada sekali pengalaman saya tahun 98. Saya ingat kan 96. Mula saya pergi dengan arwah atuk saya dulu. Kita ambil gambar, kalau dulu ambil gambar tu kat dalam memang tak boleh langsung lah. Zaman tu kan pakai kamera. Jauh kita duduk, dari luar masjid dah. Tengah ambil gambar lah, saya ambil gambar tu saya. Datang poli nak rampas kamera tu. Punya jauh daripada masjid masa tu. Memang dia tak open minded masa tu. Kamera tu tak bagi ambil gambar. Sedangkan bukan dalam masjid, luar dah. Nasib baik saya boleh cakap Arab masa tu saya sekolah lagi kan. Tapi boleh cakap Arab lah. Nasib baik dia bagi balik kamera tu. Sekarang orang macam-macam pelik-pelik buat dalam masjid. Itu yang kata ya Allah. Sekarang orang pergi tu kan, dia lebih kepada macam nak glamour, nak seronok. Dia tak fikir Allah betapa besarnya nikmat dapat duduk dekat dengan Nabi, dapat duduk dekat dengan Kaabah, tak fikir itu. Yang penting konten, yang penting glamour, yang penting aku dah pernah pergi. Satu lagi yang saya tengok sekarang kat media sosial, ramai yang influencer yang buat, pempengaruh kita dan selebriti. Asyik tunjuk, mana nak pergi kedai beli kebab, mana nak pergi kedai beli jubah yang murah, mana pergi kedai nak beli kedai yang 2 rial. Jom ikut saya. Ya Allah. Kalau buat konten, biar konten manfaat. Okey, jom saya tunjuk cara jalan nak pergi Masjid Nabawi, Masjid Quba jalan kaki. Macam tu. Okey lah, sebab memang sunnahnya jalan kaki. Okey, kita tunjuk jalan. Ni jalan dia, macam saya ada biasa buat juga. Saya tunjuk, okey ni jalan dia. Kita boleh nak naik jalan kereta pun boleh, nak naik bagi pun boleh. Bagi golf tu, dia boleh. Sekarang, bukan naik bas je. Kan manfaat ni. Jom kita pergi tengok kedai 2 rial. Allah, no comment lah saya. Macam artis kan, no comment lah saya. Pelik orang sekarang, pelik. Orang pergi Mekah, dia nak pergi Mekah juga. Itulah, dah nilai nak pergi Mekah tu dah tak sama macam dulu. Orang susah payah nak pergi Mekah tu, nak beribadat, nak apa. Sekarang tak. Memang dia dah jadi mudah kan sekarang. Tengok ada banyak pakej murah, RM4,000 pun ada. Jadi orang kata, ya Allah, tahu dah nak kata. Tapi bila Ustaz Azlan cakap, takut kena kecam. Tapi kalau artis-artis cakap, percaya. Solat subuh pun jemput artis. Wah, jemput artis laju semua orang solat subuh. Ramai, penuh masjid. Lepas habis solat, selfie. Apa tujuan? Macamlah kita tak pernah solat subuh. Saya bukan anti orang selebriti yang mengajak orang untuk solat berjemaah. Bagus sebenarnya. Tapi niat kita apa sebenarnya? Apa niat kita? Kan, sebab ni ramai kan. Ustaz pun bukan selebriti. Alhamdulillah ramai tak kali Ustaz ceramah. Alhamdulillah lah. Tapi itulah kan, orang kata apa nilai kita sebenarnya ibadat tu? Kita nak tunggu artis ajak baru kita solat berjemaah. Kalau ustaz ajak, kena kecam. Ustaz ajak, ustazah ajak, kena kecam, kena hina, kena itu, kena ini. Zaman akhir zaman macam tu. Kita nampak macam benda tu baik tau. Tapi itulah, risau kat sebenarnya. Saya tak kata benda tu salah tak. Tapi kita fikir sendiri. Saya malas lah baca kalau orang dia buat benda-benda macam ni. Malas saya. Sebab itu macam kita mencari satu populariti dengan cara begitu. Itu yang kita risau. Kita risau benda-benda akhir zaman. Baik, sunat ihram. Amalan sunat sebelum niat ihram. Apa amalan sunat sebelum niat? Maksudnya sebelum niat apa ni?
mengerak kuku, misai rambut kita kena bersihkan, menanggal bulu ketiak hari-hari, mandi sunat ihram, mengambil wudu, pakai minyak rambut, ya, memakai kain ihram berwarna putih untuk lelaki lah, tu saya cakap. Perempuan boleh je pakai jubah hitam semua, tak ada masalah. Dan solat sunat ihram. Ni sebelum tau. Jadi tengok kerak kuku bukan tak boleh ke ihram, nanti sebelum memang sunat, tapi bila kita dah niat, dia automatik jadi tak boleh. Tu nampak dia punya ni kan, asalnya boleh semua benda yang kita buat, yang larangan-larangan ihram tu semuanya boleh buat, tapi bila dah niat semua jadi larangan, semua tak boleh, ya. Kemudian amalan sunat semasa niat ihram, bila semasa kita niat menghadap kiblat dan berada dalam wudu. Yang seterusnya amalan selepas berniat, banyakkan talbiyah lah, labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya, berdoa, baca Al-Quran, zikir, dan elakkan perbualan kosong, haram. Bila kita dah niat ihram tu, kalau boleh elakkanlah bual-bual kosong, cakap benda-benda mengapu, elakkan. Okey, nota. Jemaah haji yang melakukan haji tamattu' akan berniat ihram haji di dalam bangunan penginapan Mekah pada 8 Zulhijjah sebelum bertolak ke Arafah. Ini yang saya cakap tadi, niat kat hotel. Niat dekat hotel. Ni saya dah cerita tadi, 8 Zulhijjah kita panggil dalam bahasa Arabnya hari tarwiyah. Dia panggil 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah hari wukuf. 9 Zulhijjah hari wukuf dia panggil. 10 Zulhijjah dipanggil hari apa? Hari nahar. Hari nahar. 10 Zulhijjah hari nahar. Nahar makna fasalli li rabbika wanhar. Sembelih. Sembelih. Nahar tu sembelih. Korban, Okey, jemaah haji yang melakukan haji ifrad dan kiran dikira masih terpakai niat haji. Yalah, sebab dia ifrad kan, dia niat awal-awal haji kan. Jadi dia sepanjang masa berniat ihram haji, dia tak ada buat umrah, tak ada apa. So dia niat daripada contohnya 1 Zulhijjah, dia niat ifrad tu, niat haji, niat sampai masuk 8 dia tak payah niat apa-apa lah, sebab dia masih lagi dalam ihram haji. So tak ada masalah lah situ. Kiran sama juga, kecuali kalau yang tukar niat tadilah, macam saya cakap tadi kan, umrah tiba-tiba tukar sebab haid dan sebagainya, itu kita tukar niat sahajalah di hotel juga. Dikira masih terpakai ketika masuk ke Mekah, Qarnul Manazil atau Bir Ali. Mereka akan bergerak bersama-sama jemaah haji tamattu' ke Arafah pada 8 Zulhijjah hari tarwiyah tanpa perlu berniat haji semula. Mana tak perlu niat haji dah. Okay, sikit lagi boleh sikit lagi masa laju sangat sikit lagi boleh besok cuti kan? Cuti apa? Kerja suka hati ustaz cuti Okay, ingat Agong apa dah habis ni, kau ada cuti ekstra ke? Tak ada tak adalah, kerja lah. Baik, ukur di Arafah. Berukur berarti berada di Arafah walaupun seketika. Itulah ada. Dalam sebarang keadaan seperti duduk, berbaring atau tidur. Bermula daripada gelincir matahari masuk waktu 9 Zulhijjah sehinggalah seketika sebelum terbit fajar waktu subuh 10 Zulhijjah. Ukur ni di Arafah seketika pun boleh. Sebab itu saya cakap kalau orang sakit, dia ambulan akan bawa. Tapi syarat dia sedar lah, macam saya cakap selalu kan. Kalau dia sedar okey, tapi kalau dia tak sedar, bawa pun tak guna, tak dapat ukur. Walaupun ambulan terbawa dia, yalah, tapi dah macam orang kata apa, macam mayat hidup lah, dia macam hidup lagi tapi dia dah tak sedar. Itu pun tak dapat. Tapi kalau selagi dia, bila kita tanya, okey sekarang cik kita nak pergi ukur, boleh ya? Boleh. Daripada dia sedar. Bila sedar boleh bawa. Walaupun dia terbaring, bawa boleh. Dia tidak semesti tidur di sana. Walaupun kita jemaah haji Malaysia biasa tidur di Arafah. Ada kemah di Arafah. Kita tidur. Biasa kita datang 8, awal-awal 8. Sebab apa? Nak elakkan terlepas wukuf. Sebab itu jemaah haji Malaysia akan bermalam di Arafah pada 8 Zulhijjah lagi untuk mengelakkan terlepas. Jadi, tapi bermalam tu bukan kerja wajib, tak. Bermalam tu kita nak langkah-langkah berjaga-jaga saja. Dia tak kata bermalam di Arafah tu perkara wajib, tak ada, memang tak ada. Tapi sebab kita nak elakkan daripada terlepas sahaja. Sebab waktu dia sebenarnya kalau kita tengok, bermula dari gelincir matahari. Gelincir matahari, makna matahari dah tergelincir waktu Zuhur kan? Tak? Gelincir tu Zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar waktu subuh 10 Zulhijjah. Tapi biasanya jemaah haji Malaysia dia bila dah malam tu dia dah bermalam sahaja, dia dah bergerak ke Muzdalifah. Jadi dia cuma bermalam tu pada 8 Zulhijjah saja. So 9 dia tak adalah tidur 2 hari, itu satu malam sahaja. Sebab malam 9 tu 9 nak masuk 10 tu dia dah bergerak ke Muzdalifah dah biasanya. Jadi tidak ada isu orang kata nak bermalam lagi ke apa, tak ada dah.
Okey, daripada Mekah ke Arafah. Kalau tengok Arafah, Mekah ke Arafah ni 21.9 kilometer. Memang Mekah ke Arafah tu memang jauh lah. 21.9. Sebab itu Arafah ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan, Arafah ni tanah halal ke tanah haram? Arafah ni tanah halal ke tanah haram? Tanah halal. Arafah adalah tanah halal, dia bukan tanah haram. Dia sama macam lengging ni. Sama. Kecuali 9 sampai 10 tu dia jadi sangat barakah. Pada time tu, limit tu je. Sebab itu kita kena fokus kepada Arafah tu betul-betul. Sebab bila Arafah tu kita berdoa kita, masa tu doa kita mustajab. Pada 9 sehingga 10. Tapi wukuf di Arafah, bukan wukuf di lengging. Ramai orang, selalu kan kalau kita raya haji, perasan tak? Orang akan forwardkan message, waktu wukuf sekian-sekian time, bersamaan dengan pukul 5 petang time Malaysia. Jadi kita kat sini pun dah ukur dekat Masjid Abbas, Surah Abbas ni. Kan, kata doa mustajab. Pada pandangan saya lah, doa tu boleh, tak ada masalah. Cumanya kemustajaban doa itu hanyalah milik orang-orang yang berwukuf di Arafah sahaja. Itu kita kena faham. Nak doa di sini boleh. Macam mana kita nak jadikan doa kita mustajab dekat Malaysia ni pada waktu itu? Biasa orang 9 Zulhijjah orang buat apa? Kalau dekat Malaysia, puasa sunat. Betul tak? Jadi orang puasa doa mustajab tak? Mustajab orang puasa. Jadi kita mustajabnya doa kita tu bukan sebab wukuf sama-sama dengan orang Arafah tu. Orang lengging sebab dia mustajab, sebab dia puasa. Itu kena faham. Walaupun pendapat ni berbeza-beza, tapi pada pandangan saya yang belajar tentang haji ni, yang mustajab betul-betul adalah orang di Arafah, bukan kita di sini. Boleh doa, bukan nak lemahkan semangat macam tu. Tak payah doa Ustaz, apa penat ya? Bukan. Boleh doa, tak ada masalah. Cuma kita kena faham betul-betul konsep dia. Yang mustajab di Arafah, bukan di Malaysia. Kita siap buat tarikh tu pukul 5 sampai pukul 10 ke 12. Betul tak saya cakap apa? Selalu dapat mesej, tiap tahun dapat. Masa tahun lepas Ustaz tak ceramah lagi sini. Ni Ustaz dah ceramah ni, jangan buat. Saya baru ceramah sini. Tahun lepas haji saya tak ceramah lagi sini. Ni baru nak masuk setahun kan. Jadi itulah maknanya, bukan salah kita nak berdoa, tidak. Tapi niat kita berdoa sebab apa? Kita puasa. Bila kita puasa, doa kita insya-Allah. Jadi kita boleh kirim pada sahabat-sahabat kita yang dia nak pergi haji, kita kirim doa dekat dia. Untuk doakan kita orang lengging ni, doakan kat sana ada orang. Sebab orang yang wukuf, yang mustajab, yang betul-betul mustajab. Faham saya cakap apa ya? Harap-harap setujulah dengan apa saya cakap. Ya, kalau tak setuju tak apa, itu pula masing-masing. Tapi itu saya sampaikan ilmu amanah, ilmu yang diberi kepada saya tentang kemustajaban doa Arafah. Kemudian Muzdalifah. Lepas Arafah dia akan pindah Muzdalifah. Tu yang naik ke atas tu, map tu kan. Naik ke atas Muzdalifah dalam lebih kurang dalam 7 km rasanya. 7 km gitulah. Kemudian Muzdalifah ke Mina pun lebih kurang, dia pendek sikit. Muzdalifah Mina tu dalam 4-5 km tu. Tapi kalau jam tu 5 km pun boleh jadi 3 jam. Kalau jam lah. Tapi memang biasa jam. Memang biasa jam. Muzdalifah nak pergi Mina kan, sebab semua orang tumpul kat situ. Berjuta-juta orang tumpul kat situ. Sebab itu kadang 4 km pun boleh jadi sampai 2 jam. Tapi sekarang trafik dia semakin okey tau. Kalau dulu ya Allah, teruk sangat. Teruk sangat. Kalau dulu saya pergi 2003 tu, haji dulu. Memang. Berapa daripada Muzdalifah ke Mina tu dekat, daripada pukul 12 malam sampai dekat kemah tu rasanya pukul 4 pagi pun. Ya Allah. Memanglah kan. Tapi tak boleh serik lah buat haji kan. Pada rezeki memang nak buat lagi, tapi kita bagi peluang lah pada orang lain yang tak buat lagi. Tapi memang itulah. Kadang-kadang letih, penat, tapi lama-lama rindu. Ada macam tu lah. Memang macam tu. Kemudian Mina masuk Mekah balik lah, nak buat tawaf sikit lagi. Ni contoh kemah lah, tapi kemah sekarang sangat selesa. Walaupun muassasah, walaupun pergi tak ikut package pun, kalau package lagi selesa lah. Tapi kalau muassasah pun, tabung haji biasa pun memang selesa. Walaupun kalau kita tengok gambar tu memang ramai lah orang kan. Satu kemah tu kadang hampir 500 orang ataupun lebih itu biasa Kalau orang buat haji yang guna package tu dia kurang sikit. Kalau haji muassasah satu kemah contohnya 500, kalau package tu satu kemah, tengoklah package apa, kayangan ke, package apa ke. Kan kalau package kayangan satu kemah 10 orang lah.
Kan, tengoklah harga dia. Sekarang paling mahal saya tengok yang tabung haji travel tu, paling mahal package yang terbaru keluar tu 313,000. Bukan rupiah tau, ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Tapi itu untuk sebilik seorang. Itu memang ada orang dia tak nak kongsi dengan orang. Walaupun dia pergi seorang haji, dia nak duduk seorang dia. Ada 313,000. Ya Allah, mana aku nak cari duit banyak tu. Nak korek kat tanah pun tak tentu jumpa lagi duit. Allah. Tapi ada orang kaya, memang ada orang Malaysia ni. Memang ramai. Tak percaya tengok. Macam dulu masa Sultan Selangor pergi tu kan. Sultan Selangor tu pergi package yang paling mahal lah. Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Tengku Hajah Anwar Ashikin kan. Alhamdulillah dah berhijab apa semua. Itu contohlah. Jadi package yang itu memang Sultan Selangor pergi, kalau kita tengok dalam gambar yang diberi tu, itu contoh dia. Satu kemah tu mungkin 20 orang. Itu 20 orang tu package yang sama dengan Sultan tu. Harga dia masa tu tak silap saya lebih kurang dalam 200,000 lebih lah. Itu yang tahun lepas. Tiap-tiap tahun naik package tu. Tiap-tiap tahun naik, tak ada yang turun. Yang turun air mata dengan hujan. Allah Akbar. Tapi mana tahu kan, dapat durian untung kan tiba-tiba manalah tahu. Kan, mana tahu rezeki. Tapi kadang kita sayang kan, fikir Allah takkan nak pergi nak habiskan duit banyak macam tu kan. Tak salah ikut package, saya galakkan. Kalau kita ada rezeki, tapi tak payahlah ambil yang mahal macam tu. Ambil lah yang 40,000 ke 50,000, okey, tak masalah. Selesa sikit lah. Orang kata, Ustaz, kita nanti kalau kita pergi pegang mahal ni, kita tak rasa nikmat haji tu, Ustaz. Dia ajar kita pula. Dia ajar kita, tak rasa nikmat haji tu, Ustaz. Dia bagi orang yang mampu kan. Sampai sana mengeluh, itulah menyesal tak ambil haji package. Sebab apa, dia dekat sikit. Dia dekat sikit dah lah kalau orang kita dah tak agak jalan kan. Kita janganlah sombong. Mana kita korban duit sikit, ambil yang dekat sikit. Jadi seronok sikit nak pergi masjid tu selalu. Kalau kita mampu, kalau tak mampu tak apa. Ikut je yang haji, tabung haji pun sangat baik dah. Ya, bagi saya cakap tu bagi yang mampu lah. Jadi sabda Nabi SAW yang paling mustahak adalah Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah, ini mustahak. Lepas itu Nabi kata haji itu Arafah. Wukuf di Arafah merupakan tiang haji dan rukun yang terpenting. Barang siapa meninggalkannya, maka tiada haji baginya. Sama ada sengaja atau tak sengaja, maka tidak dapat haji. Sebab itu saya cakap tadi, haji itu jadi fasad lah, rosak. Sebab tak dapat buat Arafah, wukuf di Arafah. Okey, waktu wukuf ni samalah macam saya cakap tadi sama gelincir matahari dan terbit fajar 10 dan 10 saja. Waktu afdal wukuf adalah berwukuf sebahagian daripada siang dan sebahagian daripada malam. Itu waktu afdal. Waktu afdal ni memang ditetapkan, tapi kita nak tak nak kita kena faham jemaah haji Malaysia tertakluk kepada arahan tabung haji. Jadi kalau tabung haji kata okey kita bergerak lah. Tapi biasa memang kita bergerak malam 10 Zulhijjah. Jadi kita akan dapat waktu afdal tu. Memang kita akan dapat Zuhur sampai malam. Dia yang betul-betul afdal berdoa, yang saya belajar lah, yang betul-betul afdal berdoa untuk wukuf ni adalah sebelum maghrib. Macam kita kat sini kan, Jumaat kan sebelum maghrib tu, asar menjelang maghrib tu, betul-betul sebelum maghrib tu, itulah waktu mustajabnya. Paling mustajab. Dia bukan yang tengah hari tu, yang paling mustajab kat ujung-ujung. Sebab itu biasanya kat ujung-ujung tu akan semua berdoa, masing-masing akan fokus berdoa sungguh-sungguh, menangis lah apa yang nak doa apa semua. Masa tu lah kita doa sesungguh-sungguhnya ya. Okey, saya rasa cukup lah dulu banyak lagi. Sikit lagi bagi habis buku sikit Telah berihram dengan niat haji dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadat, tidak gila, pengsan, mabuk, hilang akal. Saya cakap tadi kalau koma tak boleh lah berada di Arafah walaupun seketika dalam waktu wukuf. Amalan sunat biasalah talbiyah, baca Quran, tidak puasa. Orang yang wukuf tidak disunatkan berpuasa. Sedangkan kita dekat Malaysia disunatkan berpuasa. Tapi orang wukuf dapat pahala sunat kalau tak puasa. Sebab dia wukuf kan, dia tengah beribadat. Jadi takut nanti ialah tak sihat ke apa ke. Jadi orang yang sedang wukuf tidak berpuasa, disunatkan tidak berpuasa. Okey, itu je lah. Nanti kita akan masuk tawaf ni, kita akan masuk apa orang kata pada akan datang, kuliah akan datang. Itu saja. Yang baik semua daripada Allah, kurang lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada